Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua sudah bersedia untuk malam ni kita akan cerita satu lagi topik yang agak menarik dan sebenarnya general, maksudnya siapa saja pun boleh kena penyakit ni ataupun masalah ni sebab dia tidak spesifik. Sakit tu memang orang kata apa dalam kamus hidup you kan, cuma doktor tak kenal pasti sakitnya kat mana. Tulang pun normal, tidak ada osteoporosis, tidak ada osteoartritis, tidak ada gout. Kalau ada penyakit tu semua senang sikit kita bicara, betul tak? Baik, jadi walaupun senang tapi tidak enteng maksudnya tidak boleh dipermainkan sebab hidup tak seronok kan kalau dalam keadaan sengal-sengal sakit-sakit kan. So saya nak tanya you all semua pernah bawa beg tangan tak? Siapa pernah bawa beg tangan yang lebih daripada 2 kilo? Ramai-ramai daripada wanita membawa beg tangan yang atas daripada 1 kilo 2 kilo, betul tak? Memang 1-2 kilo tu ringan je, betul tak? Tetapi kalau you angkat beg berapa lama? Ni kalau kita rasakan ataupun kita anggapkan bukan PKP punya time lah, ataupun you kena pergi office juga atau bagaimanapun, kadang-kadang you bawa beg tu kalau hitung-hitung ada dah 2 jam satu hari. Yang dia bawa kadang-kadang dia tak sedar cuma sebelah aja. Kadang-kadang cuba you buka beg tangan tu, ada apa dalam tu. Zaman sekarang ni mesti ada sanitizer, ada kunci rumah, kadang-kadang ada satu jongkong emas ke. Maksud saya ada benda yang berat dalam tu. Dan kalau body kita sentiasa sebelah, kan kita ni kebiasaan suka bawa belah kiri, kanan-kanan, dan kadang-kadang kita bawa macam tu, betul tak? Kita letak beg kat sini, betul tak? Kan letak kat depan pula tu, nampak tu? Nampak you punya position ni? Dan sini ni tarik ke mana ni? Tarik sampai ke leher kan? Okey, kita betulkan tu dulu. Kalau you bermasalah bahagian leher atau bahu ni ataupun atas daripada tulang belakang ni, sehingga kadang-kadang you tak sedar kenapa you pening kepala ataupun sakit-sakit tulang ni bahagian atas ni, itu nombor 1. Kan bunyi macam main-main kan, tapi sebenarnya ada realitinya. Pakar-pakar saraf, pakar-pakar ortopedik yang betul-betul meneliti dengan secara rapi, ramai daripada posture. Posture tu maksudnya cara you duduk, cara you berdiri, cara macam saya kata bawa beg tangan tadi. Dan saya nak tanya sebahagian besar pada anda yang pernah pakai kasut tinggi. Berapa tinggi tu? Ada yang 2 inci? 2 inci ke tak tinggi lah kan? Ada yang 3,5 inci tak? Ada yang belakang setengah kaki, depan lagi 4 inci. Dia naik semua sekali. Tinggi pada suami dia lagi. Di mana anda tidak boleh lari daripada memang nak nampak nak nampak cantik, nak nampak tinggi. Kalau kasut tu dah tinggi, menyungkit you punya pelvic tu kan, dia punya pelvic bone tu, sampai dia naik punggung tu tercongek ke belakang dan body you sampai jadi lordotic, faham tak? Dia jadi curve macam tu. Okey, saya nak tanya you, pakai kasut setengah jam ke ataupun 1 jam ke? Dan kadang-kadang kalau pergi makan kenduri kan, kalau pergi majlis-majlis dan sebagainya, lagilah. Jadi persoalannya itu nombor 2. Okey, simple je. Nombor 3, kalau you kan memang perempuan kan, kita kadang-kadang ada masa you mengandung kan, 9 bulan tu badan jadi lebih berat. Lepas mengandung pun nak kena jaga baby lagi, jadi macam-macam. Itu pun kita kena prihatin kepada wanita, sebab orang lelaki kena tahu kalau dia komplain sakit belakang tu, maklumlah 9 bulan dia carry berapa kilo tu baby tu, faham-faham lah kan, lagi lama lagi berat pula tu. Jadi tuan-tuan sekalian, saya faham sangat. Dah pula kalau campur pula berat badan berlipat-lipat bawah baju jubah kita kan tak nampak sangat badan kita, tapi berlipat-lipat tu tolong. Wanita dalam keadaan macam tu lebih stres daripada lelaki, dan stres juga boleh menyebabkan body kita ni, bak kata orang Indonesia, pegel-pegel. Maksudnya jadi keras, jadi macam batu pagi-pagi tu, betul tak? Nak stretch tak stretch, mana kita ada masa, betul tak? Agak pelik tetapi benar. Ada orang kata sampai bra yang you pakai tu jaga baik-baik. Ada juga mainkan peranan yang kepada you punya sakit belakang dan sakit pening kepala semua tu. Sebab apa? Dia punya ikatan tu, kalau jenis yang I tak tahulah, ada orang kata ada besi lah, ada wire dan sebagainya. So jaga baik-baik, okay? Sebab ketatnya tu, sebab tu setengah orang boleh tukar kepada yang tidak ketat sangat, faham tu? Okey, itu sebagai mukadimah. Tetapi kenapa lagi sakit-sakit yang sampai doktor tak tahu, dan you nak cerita pun tak tahu, you nak kata kat mana sakit pun tak tahu. Yang you boleh cerita, doktor saya sakit je, yang saya boleh saya makan Panadol, kalau tak baik juga saya makan Ponston, tak baik juga saya cari Voltaren ke yang ni yang lebih kuat dia punya ubat-ubatan tu. Jadi saya nak anda semua faham, ini semua adalah
gejala-gejala yang mungkin ada kaitan dengan benda lain. Saya nak cerita sekarang. Ada orang dia tak sedar yang bila dia suka kerja terburu-buru, dia banyak sangat kerja dia, itu juga boleh mempamerkan apa yang kat luar badan. Dan bila dia macam tu, selalunya tidur dia memang tak cukup, satu, ataupun tidak berkualiti. Baik, anda kena ingat betul-betul. Sebab tu kita disunatkan tidur mencukupi dan agak lebih awal. Jangan lebih pada pukul 11-12, betul tak? Tetapi kalau boleh dalam pukul 10, itu yang tepat. Bila bangun katakan 9.30 pun tak apa lepas isyak tu. Sebab kata kalau kita boleh bangun 4.30 atau pukul 5 tu dahsyat. Dia punya jumlah tu dah 7.5 jam satu malam. Kualiti pun cantik sebab siang kita dah kerja kuat. Jadi ini antara satunya yang boleh pembaharui atau bagi balik semangat dalam body you supaya tidak sakit. Itu betul. Kita terlalu kenyang selalu sangat. Bukan soal obes, soal kenyang aja. Okey. Kenyang terlalu selalu. Maksudnya lebih pada 3-4 kali sehari kenyang sangat, bukan kenyang sikit-sikit. Ini juga menyebabkan body kita akan senang jadi inflame. Lepas tu kita tak jaga perut kita, maksudnya dari segi bakteria, makanan berserat semua tu, D&D diet semua tu saya dah cerita lama. Kita buat tak dengar, bila sakit tu pun tak dengar juga lagi. Jadi malam ni mau tak mau you kena dengar. Diet is one of the reason. Satu daripada sebab kenapa body kita sakit. Disebabkan oleh apa? Inflamasi. Okey. Dan bila inflammation, apa akan berlaku? Perut kita akan bocor, dipanggil leaky gut. Nombor dua, bakteria kita tak happy, jadi immune system kita jatuh, maka kita lebih rasa tak sedap badan. Dan satu lagi, masalah autophagy, yang nak cuci lori sampah kita tu tak mau bekerja kuat. Pasal apa? Kita tak diberi peluang untuk dia buat kerja. Faham tak? Right? Maksudnya macam saya kata tadi, kalau makan terlalu kerap, okey, dan kurang berpuasa. Saya bukan kata puasa Ramadan ni, sebab itulah dalam body kita, kalau kita ikut secara Islamik punya view, sebulan dalam setahun tu dia panggil orang panggil detox. Betul-betul orang panggil reset balik body kita. Kalau yang mana tak betul semua tu, kita macam masuk workshop. Okey, sebulan breakdown ke, ataupun nak supaya mempertahankan supaya breakdown, tak sakit badan tu, kita harus proses balik body kita. Lepas tu puasa 6 tu dahsyat dia punya bonus tu. Siapa pula buat yang 2 kali seminggu, lagi tambahan bonus. Lepas tu siapa lepas pada isyak langsung dia tak makan apa, cuma minum aja sampai pagi besok, dia dipanggil puasa malam. Jadi you punya intermittent fasting dengan Isnin Khamis kan, lepas tu 3 hari lagi kalau waktu hari putih tu, Masya Allah. Apa rupanya tentang sakit ni, lain pada penyakit yang kita dah kenal pasti, tak tahu kenapa, rupanya ada disebabkan oleh selain makanan ialah dehydration. Jadi sebenarnya basic ni dulu kena betulkan. Dan ujung-ujung sekali bila saya sebut tentang matahari, lagi satu sebab. Sebab apa? Kita tak cukup vitamin D. Bila vitamin D tak cukup dalam badan, banyak penyakit akan keluar tanpa bersebab pun. You rasa macam kat mana datangnya? Rupanya badan kita kan, kalau lain pada sendi, lain pada paru-paru, lain pada otak, lain pada liver, kidney, you ingat itu saja. Rupanya hormon kita pun, hormon kita ni, thyroid ke, ataupun hormon-hormon daripada adrenal gland atas daripada kidney kan, ada adrenal tu cukup teruk. Kalau dia tak steady, tak imbang betul-betul, jadi letihnya, sakitnya, dia panggil adrenal fatigue, macam-macam berlaku. Jadi vitamin D memainkan peranan yang paling penting daripada matahari. Jadi bila saya kata matahari, saya kata air, saya kata tidur, itu amat mustahak. Dan puasa, saya nak bagi formula. Dia murah dan boleh dibuat sebagai amalan harian. Jangan ambil ni sebagai ubat, hari ni makan, hari ni nak hilang sakit. Dia kadang-kadang perlukan sedikit waktu untuk menstabilkan balik you punya yin dan yang. Dalam badan kita ni ada dia panggil hormonal balance, enzim nak kena balance kan. Lepas tu you mineral, vitamin semua kena mencukupi. Contoh yang paling mustahak, B12, kalsium, zinc pun ada dalam makanan kita. So kita banyak, alhamdulillah. Omega 3 you tahu kat mana nak ambil kan. Kalau tak boleh makan ikan, saya kata apa, Sachainchi oil. Lepas tu magnesium pun ada dalam kita punya makanan kita, cukup cantik. Dan seminggu sekali kalau you dah ambil telur ke sikit, ambil ikan ke sikit, kalau daging pun yang organik kalau dapat, kalau tak sekali 2 cukup. Okey. Lepas tu kalau matahari dah cukup, tak payah di 3K2 itu. Dan last sekali, vitamin C banyak dalam lemon kita, dalam buah-buahan kita. Itu saja you rajin buat. Tetapi malam ni kalau bisa sangat sakit, kita tak boleh orang kata apa, tak bagi boost. So kita kena bagi boost dengan
turmeric memang kena main, hari-hari kena main dengan kunyit, terutama sekali kunyit yang original, asalkan dia tidak dicampur aduk, bersih, yang betul-betul you nak buat hidup pun boleh, you nak buat yang kering pun boleh, dalam bentuk powder pun boleh, silakan. Okey, dia punya ratio 6 kali turmeric, 1 kali ginger. Nombor 2 ialah halia. You nak buat teh ke, you nak buat untuk ni, cerita malam ni untuk sakit ya. Dia tak boleh satu sudu teh saja, tak cukup. Dia punya ingredient dia tu 6 kali, katakan you ambil sudu kecil, 6 sudu kecil turmeric, 1 sudu kecil ginger, sudu teh 6, 1, lepas tu setengah sudu teh cayenne pepper, cili merah tu yang dalam bentuk powder tu. Jangan ambil flake, ambil powder dia. Ambil setengah sudu teh. Ni dia punya formula untuk saya bagi kat you ni. Lepas tu satu lagi, bila you dah main dengan turmeric, selalunya saya kata apa, mesti ada black pepper. Ambil lagi lebih kurang setengah sudu teh, cukup. You buat ni sebagai satu lagi pemakanan you ataupun minuman you, buat teh ke, rebus ke, buat masak periuk, 3 cawan, tunggu sampai setengah, baki dia, minum satu hari sekali. Kalau lebih-lebih nak minum petang, silakan. Okey, ini adalah yang top formula saya bagi pada you malam ni. Saya pun buat benda ni, kadang-kadang saya buat dalam bentuk kapsul saya sendiri pun ada, tapi cukup dulu you ambil ni. Okey, nombor 2, you pilih mainan you macam mana. Dia tak perlu you mesti benda tu hari-hari. Kadang-kadang body kita boleh tolerance pula, maksudnya dah biasa sangat, dia macam tak orang panggil apa, you faham tak? Kalau you makan Panadol hari-hari, makan Panadol tu dah tolerance, maksudnya dah tak ada efek pula. So kita kadang-kadang bertukar-tukar. Body kita ni pandai, memory dia. Allah, asyik-asyik turmeric, asyik-asyik ginger. Ni saya nak bagi bapak pada ginger. Ramai orang sebelah Indonesia banyak main dengan daun cincau. Tahu yang membuat cincau tu, you ambil daun dia, jangan ambil batang, serat dia semua buang. Daun dia tu yang hijau tu, you blend dia betul-betul. Lepas tu you tapis dia, ambil jus dia, dan jus dia tu nanti you masuk dalam freezer macam nak buat agar-agar tu. Jadi bila besok pagi you dah jadikan dia macam agar-agar tu, hijau warna dia, you masukkan katakan honey ke, you makan macam makan cincau kan warna hitam. Yang ni pun petua orang tua-tua di sana untuk menghilangkan sakit-sakit nyeri badan katanya. Okey, baik. Tapi kat tempat kita ni kita boleh pakai banyak lagi. Daun pandan wangi ada tak? Daun pandan yang wangi tu boleh. Sama juga, you potong, you buat masak periuk juga. Jadikan macam teh, dan you boleh campur dua ni. Dua ni kalau tak ada daun cincau, you ambil daun cherry. Pernah tengok pokok cherry? Yang ni buah dia yang merah-merah kecil-kecil tu kan? You kalau sekarang nak cari pokok cherry pun susah kan? Tapi siapa yang ada daun dia tu? Daun dia boleh dicampur dengan daun pandan, jadikan ubat hilang sakit badan, buat masak periuk. Saya sekali cukup, paling tinggi 2 kali sehari kalau sakit tu sakit sangat. Okay? Siapa pernah dengar ketumbar? Semua orang perempuan tahulah ketumbar, saya pun tahu, you mesti lagi tahu, betul tak? Dia ni analgesic, macam painkiller juga, natural. Buat nak campur dengan daun pandan pun boleh, nak campur sekali dengan daun cherry pun boleh, tapi jangan banyak sangat. Paling banyak 2 atau 3 jenis daun ni cukup. Yang ketumbar ni you boleh kan dalam bentuk biji kan, ketumbar ni kan, ambil dalam 50 gram, yang lain segenggam daun cherry, segenggam daun pandan, rebus juga. Yang lain tu lusa ke minggu depan pula you nak tukar lengkuas, main dengan lengkuas, ataupun hari ni lengkuas dengan katakan daun pandan, besok buat dengan daun serai pula kan. Ambil serai 2 batang, potong elok-elok, rebus lagi sekali. Kalau serai ni yang paling sedap, saya selalu campur dengan lemon, saya campur dengan daun pudina, saya campur dengan madu sikit. Madu tualang yang kita punya tu boleh ya. Madu pun jangan ambil yang bukan-bukan, ada yang banyak gula sekarang, 80% banyak kena pedaya. Jaga baik-baik. Formula yang saya boleh share dengan you iaitu nenas. Kalau buah-buahan yang susah sangat nak beli, katakan koko lah, mango ke apple mahal, untuk orang sakit badan, nenas is the best. Siapa tahu kenapa? Ada orang jual bromelain pun, dia extract daripada nenas, dia ambil dia punya powder, dia jual bromelain tu. Dalam nenas ada painkiller, well known, memang terkenal. Dan satu lagi ialah bawang putih. Bawang putih ni orang kata magic lah. You tengah hari pun bubuh bawang putih kat mana-mana boleh, dalam sayur ke dalam makanan, atau gigit sendiri. Yang penting
make sure jangan terus masuk dalam mulut you. Dia kena pecah dulu, digigit dulu atau ditumbuk dulu kat luar, baru keluar dia punya allicin. Allicin ni is painkiller. Dia ada banyak lagi lah, anti-cancer lah, antioksidan. Jadi Tuhan bagi kita punya rempah ratus ni cukup lah. Ini semua dah baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, tak perlu nak pergi ambil ubat ke tambahan suplemen apa. Kan bila badan sakit, berarti body kita dah ada radangan, ada inflamasi. Sebab tu saya tak benarkan you makan gula ataupun susu ataupun banyak sangat daging merah, daging berat tu semua. Sebab apa? Dia, terutama sekali gula, adalah penyebab utama kenapa body kita jadi meradang. Dan kalau siapa yang nak jaga supaya berat badan turun, jangan lupa pada RX Lite. Sebab dalam RX Lite tu ada moringa. Kebetulan moringa pun anti-pain, penahan sakit. So you sambil nak kuruskan badan, dia ambil masa 3-4 bulan juga, betul tak? Minimum kurangkan 3-4 kilo cukup dalam masa sebulan. So dalam masa 4 bulan you dapat 12 kilo. Weh, banyak tu. You tengok badan you ringan tak? Sakit lagi tak? Kalau kita nak meningkatkan darjat kita, tidak lain tidak bukan ialah melalui satu, ilmu. Nombor 2 ialah masalah kesihatan kita dibetulkan. Dan nombor 3 ialah keuangan. Yang tak minat tak apa, ambil nombor 1, 2 dulu, ilmu dan kesihatan dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti, kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.